أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 40, surat 40, baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun obat yang bangsa amal, maka iaitu obat yang bangsa amal, bahawa mengetahui ia akan hukum dengki, mengetahui akan hukum dengki itu ilmu, dan akan perbuatan dan perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya, akan perkataan dan perbuatan oleh dengki itu, maka menyalahi ia seseorang akan keduanya, kedua perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya oleh dengki. Perkataan yang berpunca daripada hati itu dengki, perbuatan yang berpunca daripada seseorang itu dengki, dan mengerja ia seseorang akan lawan bagi keduanya, bagi perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya oleh dengki itu. Adapun obat yang bangsa amal, obat untuk menghilangkan penyakit hati, iaitu dengki. Kita bicara berkaitan dengan sifat kecelaan yang keempat, iaitu dengki. Didatangkan pengertian dengki, didatangkan hukum dengki, kemudian didatangkan sebab punca yang menyebabkan seorang dengki, kemudian didatangkan pula macam mana cara ataupun obat yang boleh menghilangkan penyakit dengki. Obat untuk menghilangkan penyakit dengki dicampur dengan ilmu serta dengan amal. Dicampur dengan ilmu, dicampur dengan amal. Apa yang perlu kita kerjakan, cara nak buatnya macam mana untuk menghilangkan penyakit hasad, penyakit dengki. Tetapi amal, kerja, cara hendak menghilangkan penyakit dengki ini dimulai dengan ilmu terlebih dahulu. Berkaitan dengan dengki ni macam mana dengki ni. Ilmu yang pertama adalah berkaitan dengan takrifan dengki. Kena dulu dengki tu apa. Ni kena tahu semua ni, kena ingat semua ni. Takrif ni. Kemudian biasa disebut hasad dengki. Tapi apa dia hasad, apa dia dengki, hak ni kita kena ingatlah takrifan dia. Hasad dengki ni cerita di hati
suka di hati, hilang nikmat yang ada pada orang yang lain. Sama ada nikmat tu nikmat dunia ataupun nikmat tu nikmat agama, itu dengki. Ataupun cita di hati turun balak atasnya atas orang yang lain, itu dipanggil hasad, dengki. Mana cita di hati, suka di hati, nikmat yang ada pada seseorang tu Tuhan tarik balik. Kalau nikmat dunia, contoh mudah kok, kejayaan dunia lah, dengan kesenangan dunia apa semua tu. Kalau hak nikmat agama ni pula, orang dapat ilmu, orang belajar rajin, orang yang menyampai pun istiqamah, maka timbul cita di hati, orang hak rajin belajar tu biar tak boleh belajar. Tak boleh belajar ni macam-macam lah jadi timbul tak boleh belajar ni. Adalah keuzuran apa tu. Orang yang duk ngajar pun cita di hati biar dia tak boleh nak ngajar dah. Ni. Itu cita di hati, hilang nikmat yang bangsa agama. Yelah kadang-kadang sama-sama belajar pun, sama-sama belajar dah, kira-kiranya belajar agama, belajar agama, tapi dia tak suka. Sebab apa? Sebab masa belajar tu kawan dia tu agak ke hadapan sikit lah. Nampak kawan tu mudah faham, mudah reti, dia ni agak lambat sikit. Tak puas hati lalu dah, tak puas hati. Akhirnya kawan hok agak cepat sikit itu tak boleh belajar dah. Adalah sebab-sebab dia uzur ke, tak ada pengakutan nak mari belajar ke, hati pun jadi suka, mujur dia tak mari, bosan nak tengok Sebab apa? Dah pandai sangat, dia tak puas hati tengok kawan tu boleh ilmu. Pada ni walha kesemua tu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama boleh datang belajar tu taufik hidayah daripada Allah. Siapa sekalipun, kita ke orang lain ke, boleh reti ilmu, boleh faham ilmu, itu qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata kita ni payah sikit nak faham, ujian nak tengok kita sabar ke tidak. Kalau kita ni Tuhan beri kitanya mudah faham, ujian pula tengok kita ni macam mana dengan ilmu tu, beramal ataupun tidak, ataupun dengan ilmu tu jadi sombong ke macam mana tu. Ujian semua tu, semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cita di hati tu nak hilang nikmat, nikmat tu kurniaan daripada Allah. Sebab itulah orang yang dengki, cita di hati, hilang nikmat ni, bukan setakat haram, dosa besar, dimurkai oleh Allah. Sebab apa? Sebab orang yang hasad dengki ni orang yang tak terima, tak setuju, tak berkenan dengan susunan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila perkara ni haram, dosa besar, dimurkai oleh Allah nah. Tapi tambah lagi di sini, bukan hanya dimurkai kerana dengki itu haram dosa besar, dimurkai oleh Allah kerana orang yang dengki ni, kalau kita kata kok macam nak capu tangan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah kurniakan nikmat kepada seseorang? Kenapa? Itu semua susunan Allah. Siapa kita terima je lah bahagian masing-masing. Tak puas hati, tak berkenan, tak suka, Allah Ta'ala qadakkan nikmat pada seseorang ni. Jadi orang ni orang yang tak setuju dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kata kok macam nak capu tangan akan kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hasad dengki ni dia membatalkan pahala kebajikan kita yang akan jadi bekalan di hari akhirat. Terbatal pahala kebajikan kerana hasad dengki. Hak haram dan sebesar hasad dengki itu satu. Hak pahala kebajikan yang ada di kita ni terbatal, binasa pahala kebajikan.
Macam sebut seomolah nak boleh jadi pahala kebajikan ni bukan mudah. Kadang-kadang nampak buat rupa kebajikan tak ada pahala pun. Terkadang buat rupa kebajikan bukan setakat tak ada pahala, bukan zanbun kabir, dosa besar, rupanya semayang. Tiba-tiba bukan kata tidak ada pahala kebajikan, bukan dosa besar. Hok dalam fiqh kata tidak sah sembahyang seumpama tu, batal sembahyang seumpama tu, dan kitab fiqh kata bila tak cukup syarat bergiam-giam tidak sah sembahyang. Apabila dalam sembahyang syarat sah tu sudah tidak cukup, batal sembahyang. Itu fiqh. Tapi orang yang tidak sah sembahyang ni dosa besar. Rupanya rupa kebajikan. Jadi nak ada pahala kebajikan ni, ni akidah comel, ibadah cukup syarat dan rukun, ibadah pula lillahi ta'ala, ikhlas bukan riak. Ni nak jadi pahala kebajikan, terbatas dengan hasad dengki. Ni bab ilmu ni kena lekat molek. Punca hasad dengkinya terkadang kerana takabur seseorang, terkadang kerana berseteru seseorang, dan terkadang kerana keji nafsu seseorang. Kemudian macam mana ini untuk menghilangkan penyakit dengki ni, dicampur antara ilmu dan amal. Ilmu macam bicara bab hukum hakam dia lah, dan ilmu berkaitan dengan orang yang kita dengki ni. Kita yang dengki akan seseorang ni mudarat kepada diri kita sendiri, mudarat pada agama. Mudarat pada agama haram, dosa besar, terbatal kebajikan, dimurkai oleh Allah. Mudarat dunia pula orang yang dengki ni pula, dunia apa mudaratnya? Keluh kesah, duka cita berpanjangan. Sebab orang yang didengki itu nikmat tidak berkurangan pun, bahkan nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang dengki ni mudarat atas diri sendiri dan tidak memberi mudarat akan orang yang ia dengki. Bahkan orang yang ia dengki itu pula dapat manfaat. Mana? Sebab orang yang didengki itu dapat pahala kebajikan, yang mana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki kepada orang yang didengki olehnya. Bukan kata orang yang didengki itu tidak mudarat apa-apa dunia dan akhirat. Bukan orang yang didengki itu dapat manfaat pula, dapat pahala pula dianya. Ini ilmu. Orang yang dengki mudarat agama dan mudarat dunia. Orang yang didengkikan tu tak ada kena mudarat apa-apa. Ini cerita orang dengki duduk dalam hati saja ni. Macam sebut minggu lepas lah, apabila orang yang didengki itu nikmatnya bertambah-tambah, dia pula dok puas hati, dok puas hati, dok puas hati. Hati ni umpama raja. Hati ni akan suruh pula anggota-anggota zahir berperanan untuk supaya orang yang didengki itu jadi mudarat. Ni banyak kerja dalam ni jadi ni. Ninggi pada maksiat zahir pula. Maksiat zahir pula tu nya. Cerita ni cerita maksiat batin, dengki semata-mata. Maksiat zahir anggota luar ni tak ada buat apa-apa pun. Tapi apabila hati ni duka cita berpanjangan kerana yang didengkinya tu nikmat, bukan kata nikmat tidak berkurang, terkadang nikmat merekanya kau banyak, kesenangan mereka kau banyak, kita kata contoh. Jadi apabila hati tu tu maka hati ni akan
mendorong anggota-anggota zahir pula yang berperanan untuk supaya puas hati. Apa puas hati? Nak jadi mudarat. Dengki semata-mata, orang yang didengki tak ada kena mudarat. Macam nak mudarat ni, nak mudarat tu mari daripada anggota zahir pula. Tapi kita bicara semata-mata dengki yang tidak pergi kepada maksiat zahir. Tetapi kita jangan lupalah kaitan antara zahir dan batin ni, hati dengan anggota yang 7, dia tak lepas dua tu. Sebab apa? Sebab daripada hati pergi kepada anggota zahir, daripada anggota zahir masuk ke dalam hati. Jadi zahir dengan batin ni berkait. Zahir dengan batin berkait. Makna kalau zahir tu comel akan bawa kepada hati comel, kalau hati tu comel akan terselah di anggota zahir pun comel. Jadi untuk dua-dua ni nak jadi comel, dia kena seiring. Ada ni, kita kena seiring antara comel hak zahir dengan comel hati, dia kena seiring. Cuma secara susunan nak comel hati sebagaimana dalam susunan dalam kitab pernah bagi hati ni, memanglah dimulai dengan comel anggota zahir yang 7 terlebih dahulu. Betul lah, itu mengikut cara susun. Pada ni, tapi macam mana nak mencomelkan hak zahir kalau hati tu dah comel? Maknanya seiring antara pelihara hak zahir dengan pelihara hak batin. Tapi biasanya akan susun hak zahir dulu. Nak comel hak dalam, kena comel hak luar. Tapi boleh jadi tak comel luar kalau hak dalam tak comel? Tak jadi. Kita comel dalam lah. Boleh jadi tak comel hati kalau anggota zahir tak comel? Tak jadi juga. Sebab tu kata seiring. Cuma secara susun comel hak zahir, lepas tu barulah masuk kepada hati pun akan jadi comel, bila zahir comel. Tapi adakah kena bersih hak zahir baru nak cerita hati? Ada. Ada ni. Cuma secara susunan hak zahir kena cerita hak hati. Ada ni. Jadi kalaulah semata-mata dengki ni, dia tak akan berhenti di dengki saja. Sebab apa? Sebab tadilah semata-mata dengki, orang yang didengkikannya tak ada terjejas apa-apa pun. Nikmat yang dicipta supaya hilang tu, bukan nikmat tu tak hilang, nikmat kau banyak pula bagi dianya. Ni kau hati kau panah ha? Ya ni. Hati bertambah panah. Pada ni. Bila hati ni duduk biarkan seumpama tu, akan pergilah pula kepada anggota zahir. Yang saya sebut minggu lepas, siapa peringkat sanggup ni pakai sihir. Berat tu. Itu dosa-dosa yang besar tu. Pada ni. Sanggup apa peringkat seumpama tu. Biar jadi orang ni hidup dia huru-hara, hidup dia terseksa. Ni sanggup seumpama tu. Pada ni. Mari daripada mana? Mari daripada hasad dengki. Jadi maknanya hak ni daripada awal ni, dia gini, dia bunga-bunga ni, tak ada bunga-bunga dengki. Punca betul lah di antaranya kerana takabur. Sebab orang yang kita pandang rendah dapat nikmat lebih. Kalau kita tidak sombong, kita rendah diri, orang yang kita pandang tinggi, pandang mulia dapat nikmat. Apa masalahnya kita tak ambil puas hati? Sebab kita pun pandang tinggi kepada dia, kita pun hormat kepada dia. Orang yang kita pandang tinggi, orang kita hormat, dapat nikmat, sukalah kitanya. Sebaliknya kalau kita sombong, kita pandang rendah kepada orang lain, orang yang kita pandang rendah tu dapat nikmat. Ni jadi ni. Di antaranya kerana berseteru. Kerana kita dengan dia ni berkelahi. Kalau dia ni berseteru, biasalah. Sebab kholiknya, kalau seteru dapat nikmat, tak puas hati ya. Tetapi kalau orang yang dikasihi dapat nikmat,
maka dia puas hati. Tu oliknya lah. Faham tak ni? Jadi di antara sebabnya adalah berseteru. Tapi dia kadang-kadang tak ada, takabur pun tak ada, berseteru pun tak ada. Terkadang dia timbul bunga-bunga, tengok orang dapat lebih sikit. Bukan maknanya kita sombong, bukan kita baloh dengan dia, tapi terkadang timbul dalam hati ni. Jadi macam macam tak kenang je. Tapi tak ada lagi cerita supaya nikmat tu hilang, tapi bunga tu ada. Ada ni, tengok kawan tu ilmu koh banyak, dia rasa di hati tak kenang, tapi tak ada cerita lagi tu supaya nikmat dia tarik balik. Dia tengok orang mengajar tu berkembang molek, dia rasa tak kenang. Dia nampak orang tu dari segi dunia dia kau naik, kesenangan dia kau tambah, pangkat dia kau naik, timbul hati tu tak kenang. Hak tu mula-mula kena jaga dah. Tak kenang je mula-mulanya, tak ada lagi cerita supaya hilang nikmat. Lama-lama situ kena jaga dah. Sebab itulah kita ni dia nak kena kuatnya apa? Nak kena kuatnya redha, sabar, syukur. Tiga ni hak tandaan iman. Redha, sabar, syukur. Tiga ni berkait ni, tiga ni tandaan orang yang beriman. Sahabat mengaku mereka beriman. Nabi tanya, apakah alamat iman kamu? Sahabat pun jawab, nashkuru alal ghakha wa nasbiru alal bala wa narda bimawaqi'il qada. Ni tiga ni. Syukur atas nikmat, sabar atas ujian, redha dengan apa yang berlaku. Tanda ni syukur atas nikmat. Dia nikmat ni, kita kalau sebut bicara nikmat, hanyalah hak yang disukai oleh nafsu kita, itu kita panggil nikmat. Tapi kalau nak bicara nikmat, termasuk nikmat adalah perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Itu pun terkadang berbentuk nikmat. Nikmat ke mana? Nikmat besarnya apa? Menyedarkan kita, tapi kita tak nampak tu nikmat. Sabar atas ujian. Ujian kita nampak pahit-pahit je, hak manis tu lagi besar ujian. Ada ni. Apa tu? Redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kira pada nikmat pada kita ke nikmat pada orang lain ke, sama je. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ujian daripada Allah. Kita tengok orang tu nikmat agama dia dapat, nikmat dunia dapat, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di dunia yang penuh dengan ujian. Syukur, sabar, redha. Mari di hati tengok nikmat orang dapat lebih tu, mari tak kenal, kita redha lah, kita sabar kita tak dapat nikmat tu, dan kita bersyukur. Kemungkinan kalau kita dapat nikmat yang sama, kita akan jadi kod lain. Ada ni. Jadi orang dapat nikmat, timbul bunga dia, bunga hasad, timbul ni hati tak berkenan. Kenapa? Itu qada Allah, terimalah, redha. Kita tak dapat, sabarlah. Dia dapat, kita kena bersyukur. Kalau kita dapat, mungkin kita jadi pesen lain. Mana hak ni bicara hati ni, dia kena sentiasa. Bicara zahir pekoh ni, ilmu kemah, tak ada masalah dah bab pekoh ni. Bab ilmu zahir, bab amal zahir tak payah mana. Tapi kena belajar molek lah. Kena belajar molek, jangan buat mudah hak zahir ni. Semayang kena belajar molek, hak zahir membaca Al-Quran kena belajar molek. Dan hak ilmu tu kemah molek dah, tak payah mana dah nak jaga hak hukum zahir semayangnya, tak payah mana dah nak jaga hukum membaca Al-Qurannya. Hak payah nak jaga ni hati. Hati ni qalb. Sebab apa dia panggil qalb? Sebab dia berbalik-balik. Hak zahir sama je, kita semayang dengan ilmu. Ke berbalik-balik juga. Terkadang nak semayang mengikut syarat rukun,
Terkadang nak semayang tak mau ikut syarat dan rukun. Ada tak berbalik-balik seumpama itu? Ada hari nak semayang comel. Ada hari ni nak buat pesen sendiri. Ada. Mengaji Al-Quran dengan ilmu. Ada hari nak baca Quran, nak baca ikut hukum. Ada hari nak baca Quran, nak langgar hukum. Ada tak gitu? Tak ada. Hak zahirnya. Tapi hak ni, hak ni hak dalam kan. Hati gitu, hati gini, hati gitu, hati gini, sepanjang masa. Batok ni kena tu semua. Maknanya mari godaan tengok nikmat orangnya timbul di hati, dia ni apa? Nikmat bertambah ni. Itu semua qada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak dapat? Redalah, sabarlah. Ni waktu. Jadi ilmu kena kemas. Baru nak pergi pula kepada obat yang bangsa amal. Hak kena kerja cara nak buat ni. Maka iaitu obat bangsa amal untuk menghilangkan penyakit hasad, bahawa mengetahui akan hukum dengki. Itu jelas dah, bahawa hukum dengki ilmu. Sebab daripada ilmu barulah pergi kepada amal, baru pergi pada kerja. Amal kemudian daripada ilmu. Amal kemudian daripada ilmu. Dan akan perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya oleh dengki itu. Perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya oleh dengki. Daripada dengki akan keluar perkataan yang macam mana? Daripada dengki akan keluar perbuatan yang macam mana? Ni hak zahir. Nak pergi pada zahir ni. Faham tak ni? Jadi dalam tu hati tu dengki. Daripada dengki ni akan keluar perkataan yang macam mana? Orang tak puas hati, perkataannya macam mana? Kasar jadi kan dia dapat nikmat yang kita tak puas hati, yang hati kita cerita supaya Tuhan tarik. Macam mana percakapan yang berpunca daripada hati dengki? Macam mana perbuatan yang berpunca daripada hatinya dengki? Perbuatan ni beratlah ni. Maknanya apakah perkataan yang mari daripada hati tu dengki? Apakah perbuatan yang mari daripada hati tu dengki? Sebab tu dia kata perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya akan perkataan dan perbuatan oleh dengki. Dari dengki ni keluar perkataan yang macam mana? Dari dengki ni keluar perbuatan yang macam mana? Maka menyalahi ia akan keduanya dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya, bagi perbuatan dan perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan orang yang berpunca daripada hati yang dengki ni, contoh perkataan kasar ke, contohnya lah. Mana perkataan percakapannya apa? Maka banyaklah timbulnya mengumpat ke, memaki ke, memfitnah ke, atau perkataan. Maka kena menyalahi daripada perkataan tu. Kalau perbuatan pula, hak perbuatan tu usaha kau zahirlah pulanya. Perbuatan mana ni? Yang mari daripada dengki. Perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya oleh dengki. Maka menyalahi ia akan keduanya dan mengerja ia akan lawan bagi keduanya. Mana hak kata menyalahi ni? Maka memuji ia seorang akan mereka yang dengki ia akan dia memuji. Sebab perkataan orang dengki ni dia mencela, dia mengfitnah. Sebab apa? Sebab nak jatuh lah ni. Sebab dia naik ni kan. Bila naik ni nak jatuh macam mana? Ni hati cerita supaya nikmat hilang. Maka macam mana hak zahir ni pula? Hati akan memerintah hak zahir pula. Macam nak jadi nikmat tu hilang? Cela lah, fitnah, maki bila jadi dia jatuh.
cela, ni mengumpat biar orang tak percaya. Ni ini perkataan mari dia dengki, maka dia kena menyalahi macam mana? Memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia. Kita puji. Dah kata terdahulu memuji ni menyebabkan kebinasaan. Ada hak memuji menyebabkan kebinasaan. Dia hak ni tak semesti kita memuji depan dia. Kita memuji dengan orang lain lah. Hatinya tak puas tak kenang dengan nikmat tu, tapi duk akak sama. Sebab apa ni? Nak jadi hilang hak dalam. Tapi sepatutnya perkataan yang berpunca di dengki ni dia akan mengeji, dia tidak akan memuji. Mengeji pada ni mengeji, mencela, memfitnah. Ni mari daripada hati tu dengki. Menyalahi atau amal kita, cara buat kita nak hilang hak di hati tu dengan bahawa memuji. Yang asalnya orang yang dengki ni dia mengeji, mencela, tu asal dia. Maka hendaklah memuji ia akan mereka yang didengki ia akan mereka tu, dan menzahir ia orang yang, dan menzahir ia akan sukacita dengan nikmatnya, dengan nikmat mereka yang dengki tu. Menzahir akan sukacita. Hak ni bukan nak riak ni. Ini nak perobat hak dalam. Dia kalau semata-mata menzahir sukacita, dalam hati tu memang kekal dengan cita supaya hilang nikmat, itu jadi riak. Ni dak ni. Hak dalam ni cita supaya hilang nikmat. Mana kita biar kat luar tu biar kita menzahirkan kita suka hati dengan nikmat dia dapat. Mana ni hak zahir nak lawan hak dalam. Hak zahir nak lawan hak dalam, nak menyalahi. Ni nak menyalahi ni. Kalau hak dalam tu dengki, kemudian menzahir pula di lidah, duka cita dengan nikmat, hak tu lagi lah. Nak perobat hak dalam macam mana? Hak zahir pula mana mengeji, mencela. Lepas tu nak perobat hak dalam macam mana? Ada ni. Dan merendah diri ia baginya. Merendah diri. Sebab apa? Sebab di antara punca dengki adalah takabur. Merendah diri lah. Cita di hati orang yang pada anggapannya orang ni kurang, dia dapat nikmat. Macam mana nak supaya hilang ni sifat dengki di hati tu? Merendah diri. Merendah diri macam mana? Dia dapat nikmat padang lah. Dia orang yang macam mana? Kalau dalam bab agama pula, dia belajar sungguhnya macam mana, dia beramal istiqamahnya macam mana. Sebelum tu dia pandang rendah, ilmu orang tu tak ada, amal orang tu tak ada, ada orang sombong. Tiba-tiba ilmunya bertambah, hebat dia dah, amal dia bertambah. Mana nak hilang tu? Rendah diri. Orangnya tak ada pelajaran mana, kalau kira tak cerdik mana sekolah, tapi kerjaan dia berjaya, buat satu-satu pekerjaan berjaya. Kita hodok belajar tinggi-tinggi ni, kerja tu tak jadi, kerja ni tak jadi. Kita pandang dia rendah sebab dia orang yang tak tinggi mana pelajaran. Mana kita merendah diri. Walaupun dia pelajaran tak tinggi, tapi dia ni bergiam. Kita tak boleh nak lawan dia. Dia orang yang jujur, orang yang kerja dengan sungguh-sungguh, rajin molek dia ni. Kena merendah diri. Ada ni. Asalnya kita yang lebih daripada dia. Punca timbul hasad di hati. Macam mana kita nak perobat? Kita kena menyalahi perbuatan orang yang ni, perbuatan orang deki ni, dia sombong, merendah diri. Sebaliknya, kita menyalahi dan kita mengerjakan akan lawan bagi keduanya. Ada ni.
ni kena mujahadah lah. Sebab hati dengki, perkataan yang berpunca daripada hati dengki ni perkataan mencela lah. Nak puji, nak puji, kena menyalahi, kena mengerjakan hak lawang, puji. Zahirkan sukacita dengan nikmat, zahirkan sukacita dengan nikmat, atau buat sebaliknya. Kemudian tawaduk, rendah diri. Sebab daripada hasad timbul takabur, maka hendaklah rendah diri. Kadang-kadang hasad ni menyebabkan dia nak sekat, nak halang seseorang tu nikmatnya bertambah, tolong biar dia dapat kau banyak. Tu di antara dia panggil apa tu? Menyalahi dan mengerjakan lawan. Orang dengki dia akan usahakan supaya orang yang dapat nikmat tu akan tersekatlah nikmat dia. Kiralah macam mana pun, biar jadi orang tak percaya, orang gitulah. Mana perbuatan yang berpunca dari dengki, di antaranya adalah dia nak sekat, dia nak menegah orang tu dapat nikmat. Macam mana caranya? Dia tolong usahakan biar kawan tu kau tambah dapat nikmat. Pandai. Itu dia antara menyalahi dan mengerjakan lawan kepada perbuatan yang berpunca daripada hati hasad. Dia hati hasad ni bawa kepada kita benci, kita kasih kepada dia. Buat sebaliknya, buat sebaliknya, menyalahi dan mengerjakan yang lawan. Dan dengan demikian itu, dengan demikian menyalahi akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan kedua oleh dengki dan mengerjakan lawan. Contohnya memuji akan orang yang ia dengki, contohnya menzahirkan akan sukacita dengan nikmat mereka yang ia dengki, dan merendahkan diri ia baginya bagi mereka yang ia dengki. Dengan demikian itu, jadi oleh mereka yang dengki itu akan dia kawan baginya, jadi baik dah lah. Dan hilang daripadanya, daripada hatinya oleh dengki itu, dan lepas ia daripada dosanya, dosa dengki. Sebab apa nak jadi kawan ni? Sebab di antara punca dengki adalah berseteru. Nak jadi baik macam mana? Kita tolonglah, kita tolong dia, kita puji dia, kita rendah diri kepada dia, maka jadi kawan jadi baik. Bila jadi kawan jadi baik ni, mudahlah untuk menghilangkan sifat dengki. Maka lepaslah daripada dosanya, dosa dengki, dan seksanya, seksa dengki. Seksa dengki ni di dunia dan di akhirat. Di dunia seksa itulah duka cita berpanjangan, di akhirat neraka lah jawapan dia, jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak dalam kitab ni supaya menyalahi dan juga mengerjakan lawan bagi perkataan dan perbuatan yang berpunca dari dengki ni. Mana dalilnya? Telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, tolong olehmu ya Muhammad dengan perkara yang lebih elok. Di awal ayat tu, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama oleh kebajikan dan tidak sama oleh kejahatan. Maka idfa' billati hiya ahsan, tolong olehmu ya Muhammad dengan perkara lebih elok. Mana apa ni? Buat perkara yang lebih elok. Kalau perkataan orang yang dengki ni cela, buat lebih elok lah, puji.
perkataan orang yang dengki ni, dia menzahirkan duka cita dengan nikmat orang lain, dia menzahirkan gembira dengan bala atas orang lain. Lepas tu buat hak lebih baik, jangan buat hak perkataan seumpama tu. Kan dia orang dengki ni, dia menzahirkan duka cita lah dengan nikmat. Oh dia ni bertambah berjaya, bertambah maju. Dia zahir gitu lah. Faham tak ni? Zahir, alhamdulillah dia bertambah maju sekarang ni. Menzahir hak lebih baik, menzahir lebih baik. Dia perkataan orang dengki ni, oh dia ni nega bertambah maju dia ni. Nampak cakapan tu tak suka dah tu. Sebaliknya apa? Alhamdulillah dia ni Tuhan beri nikmat ke dia, berjaya dia. Macam mana perkataan orang dengki? Kawan tu menega, kau merosot. Jatuh kawan tu menega. Lama dah nak tunggu dia merosot seumpama tu. Selama ni duduk maju semua, ni duduk tunggu merosot dah ni. Tengok Covid ni kan, sebelum Covid tu kan maju kan, lepas kena Covid merosot. Ada ni. Tu perkataan orang dengki. Kena buat sebaliknya. Mana? Menzahirkan duka cita, menzahirkan duka cita. Jadi merosot dah sekarang ni musim Covid. Lah sama ini bersabarlah, itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas insya-Allah Covid tu tak ada, bolehlah naik semula. Mana menzahirkan duka cita dengan kalau kita kata balak lah tu ujian, maknanya perniagaan dia jatuh. Kalau orang dengki ni, dia menzahirkan suka, lama dah tunggu dia jatuh. Lepas tu buat sebaliknya, menzahirkan duka cita dengan ujian, hak nega dia jatuh. Kena buat sebaliknya. Idfa' billati ya ahsan, tolak oleh kamu dengan perkara lebih elok, buat lebih elok. Jangan buat percakapan hak tak molek tu. Percakapan mencela, percakapan menzahirkan duka cita orang dapat nikmat, menzahirkan suka cita orang dapat balak. Buat hal lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan seolah-olah kawan yang hampir. Tengok, asalnya nampak macam mana bertelengkoh. Asalnya nampak macam perseteruan, seolah jadi kawan yang hampir. Dah kita buat baik semua. Buat baik semua. Perkataan-perkataan molek-molek, perbuatan-perbuatan molek-molek. Mana perbuatan molek-molek ni? Tolonglah dia. Perbuatan orang dengki, nak sekat, nak jatuh. Jangan sekat, jangan jatuh. Tolong dia. Itu perbuatan hak molek. Ada ni. Sama juga nanti bicara bab sabar gitu juga. Bicara bab sabar atas ujian. Sabar atas ujian. Hak Tuhan perintah sabar. Hak lebih baiknya idfa' billati ya ahsan. Orang buat kepada kita benda yang buruk, kita balas benda yang baik. Faham tak ni? Nak balas boleh. Syarak pun tidak melarang kalau nak balas. Tapi nak balasnya fa'tadu bimisli maqtada alaikum. Apabila nak balas yang seumpama. Tapi wa antasbiru khairul lakum, sabar lebih baik. Jangan balas. Hal lebih baiknya ini idfa' billati ya ahsan. Kita buat lebih baik. Dia buat naya kita jangan balas saja, kita jangan setakat sabar, kita balas baik. Ada ni. Sekarang ni gini, contoh ni contoh hak biasa tu, buat misal juga gini. Kita duduk sebelah-sebelah. Peseng dia dah. Dia sapu. Dia pun tak ada sorry pun dia masuk dalam pagar sebelah. Peseng dia tu. Lah ni CCTV ada pula dah. Nampaklah orang sebelah, dia pun masuk dalam FB. Dia nak kata mana? Patut macam mana tu? Boleh balas. Tapi nak balas kena sabar, jangan balas lebih. Fa'tadu bimisli maqtada alaikum. Nak balas pun balas seumpama, jangan lebih.
Mana kita balas samalah. Kita sebanyak mana dia masuk pagar kita, banyak itulah kita masuk pagar dia. Jangan ambil dapur tu pula. Dia ambil dapur tu pula. Apa? Tambah ambil dapur pula. Jangan gitu. Balas yang seumpama. Nak balas pun kena sabar. Tapi wa antasbiru khairul lakum. Kalau engkau sabar tu lebih baik bagi kamu. Jangan balas. Hak dia masuk sapah tu, tak apalah. Kita bubuh dalam pasir hitam, kita pergi buang. Nak molek lagi ni, idfa' billati hiya ahsan. Kita balas baik. Dia sapu ni sapuh dalam pagar kita atur kuih ke dia. Kan? Jadi dah. Dia masuk sapuh dalam pagar kita. Kita idfa' billati hiya ahsan. Kita balas baik, kita atur kuih. Lama-lama dia pun malulah. Jadi peringkat-peringkat tu. Boleh balas. Tapi dalam balas kena sabar. Jangan lebih. Jangan balas, lagi baik. Bukan jangan balas saja. Hal lebih baik laginya, kita balas, kita buat perkara lebih baik kepada dia. Bila kita balas lebih kepada dia, jadi seolah-olahnya kita dengan dia ni macam dok ni. Akhirnya akan jadi seolah-olah kawan yang hampir. Sebab kadang-kadang kalaulah dia buat gitu, kita balas, dia akan berpanjangan. Terkadang kalau kita duduk diam, dia jadi kohoma. Kalau kita pun buat baik ke dia, cakap baik dengan dia, lama-lama dia pun reti bahasa juga. Ada ni. Ni idfa' billati hiya ahsan. Buat perkara lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya permusuhan, adawah, berseteru, ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah kawan yang hampir. Jadi kalau dengki ni dia asalnya berseteru. Kalaulah kita ini perkataan kita pun, perbuatan kita pun sebagaimana mari daripada hati itu dengki, dia akan berpanjangan seteru tu, maka dengki pun akan berpanjangan. Ada ni. Tapi kalau kita buat sebaliknya, daripada asal perkataan, asal perbuatan orang dengki, bukan seumpama tu. Tadilah mengeji, memfitnah supaya jatuh. Sebaliknya memuji, angkat dia. Faham tak ni? Orang dengki ni menzahirkan akan duka cita dengan nikmat. Sebaliknya menzahirkan suka cita dengan nikmat dia. Orang yang dengki ni dia menzahirkan suka cita atas balak yang ditimpa atas dengki. Buat sebaliknya, menzahirkan duka cita atas balak orang yang didengki tu, menzahirkan duka cita, akan jadi baiklah jadinya. Barulah boleh hilang sifat dengki di hati dengan amal. Kerja cara macam nak buat untuk menghilangkan dengki di hati selepas daripada ilmu ni. Kena faham oleh baik ilmu. Ilmu hukum dengki macam mana, apa semua mudarat atas agama kita macam mana. Pada ni hak daripada dengki itu ilmu. Ni hak macam mana usahakan kok zahir pula, perkataan, perbuatan. Kita buat baik ke dia, biar jadi kita jadi besar, jadi kawan yang hampir, maka dengki itu akan hilang. Bila hilang dengki, lepaslah kita duduk sedengki, lepaslah kita daripada seksaan dengki di dunia, lebihlah bagi seksaan dengki di hari akhirah. Ini mana ni cara untuk menghilangkan dengki dengan ilmu dan dengan amal. Dia sifat-sifat lain pun lebih kuranglah cara susunan dia. Didatangkan hukum apa semua, didatangkan pula macam mana untuk menghilangkan hak sifat-sifat kecelaan, kebiasaan ni dua ni ya. Satunya ilmu, satunya amal. Ilmu dan amal tidak boleh cerah tangga, tetapi ilmu tu dahulu, amalnya mengiringi. Dan ketahui olehmu bahawa tabiat perangai manusia,
kasih ia akan mendapat nikmat kawannya, tiada kasih akan mendapat nikmat seterunya. Oh ni masih lagi cerita hak bab kawan, bab seteru, yang mana punca utama dengki adalah kerana berseteru. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.